Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita, di mana seperti biasa, mungkin anda yang biasa menonton cerita ini akan mengingati bahawa fokus cerita adalah untuk kita menyingkapkan kisah di sebalik segala berita yang anda tonton setiap hari di Astro Awani dan juga di semua platform media sosial kami. Kerana cerita di sebalik berita itu juga kadang-kadang sama menarik atau lebih menarik daripada tajuk-tajuk utama yang kami sempat keluarkan dalam buletin-buletin kami. Hari ini kita nak bercakap dengan satu laporan berita yang sudah pun mendominasi tajuk-tajuk akhbar dan juga tajuk-tajuk utama berita di seluruh negara sejak 1 atau 2 hari lepas, iaitu konflik ataupun pertelingkahan dalaman UMNO selepas pemecatan atau penggantian sesetengah individu menggunakan istilah penggantian bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Impaknya dikatakan pelbagai dan ramai yang masih memperdebatkan langkah itu dan apa impak yang akan disaksikan. Satu faktor dan satu perkara yang sering dibincangkan dalam keputusan ini adalah pendirian sama ada untuk meneruskan kerjasama UMNO dengan Perikatan Nasional dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Salah satu elemen yang tidak begitu menjadi perdebatan adalah kerjasama UMNO dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Tapi adakah ia semudah itu? Apa kata akar umbi? Saya mahu terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Kedah, Abdul Hadi Awang, yang melakukan tinjauan dalam kalangan akar umbi dan juga ketua-ketua bahagian PAS berkenaan dengan isu konflik terbaru ini antara pilihan UMNO untuk bekerjasama dengan parti mana menuju ke PRU ke-15 nanti. Hadi, berdasarkan tinjauan yang Hadi lakukan dan temu bual dengan akar umbi di negeri Kedah, pertama sekali apa pendapat mereka berkenaan dengan apa yang sedang berlaku dengan UMNO, konflik dalaman sekarang ini? Okey, terima kasih Luqman di studio, dan seperti dimaklumkan Luqman, saya sebelum ini ada mendapatkan reaksi sejak kenyataan Pengarah Pilihan Raya UMNO lagi, Datuk Seri Tajuddin Rahman, berkenaan dengan PAS seharusnya membuat keputusan untuk memilih sama ada bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional ataupun bersama dengan Perikatan Nasional bersama Bersatu yang membentuk gabungan Perikatan Nasional, yang membentuk gabungan Parti Perikatan Nasional. Itu saya membuat reaksi sejak beberapa minggu lalu di negeri Kedah ini, dan ketika maklum balas pertama yang diberikan oleh Menteri Besar Kedah yang merupakan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat, maklumkan bahawa beliau menegaskan bahawa akan mengikut segala keputusan pusat. Pusat memutuskan untuk memperkukuh Muafakat Nasional dan memperkasakan Perikatan Nasional, itu yang diputuskan pusat, dan beliau menjelaskan sebagai Pengarah Pilihan Raya menjadi tugas PAS untuk menjadi orang tengah dalam menyatu padukan konflik yang berlaku antara Bersatu dan UMNO khususnya di negeri Kedah ini. Itu pandangan PAS, dan saya juga ada mendapatkan reaksi maklum balas UMNO ataupun Ketua Bahagian UMNO Kubang Pasu, Datuk Zaini Jaafar, berkenaan dengan wajarkah soalan diajukan kepada PAS bagi bertanya kepada mereka siapa mereka mahu memilih agar keputusan yang dibuat PAS lebih jelas, adakah untuk bersama dengan Perikatan Nasional ataupun untuk bersama dengan Muafakat Nasional bersama UMNO dalam Muafakat Nasional itu sendiri. Dan beliau menjelaskan bahawa PAS sewajarnya membuat pilihan untuk bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, memandangkan kekuatan PAS lebih terselah jika berada dalam Muafakat Nasional bersama dengan UMNO berbanding bersama dengan Bersatu dalam Perikatan Nasional. Jelas beliau menjelaskan bahawa ianya memandangkan kedua-dua akar umbi yang dimiliki PAS dan UMNO, kekuatan akar umbi yang dimiliki kedua-dua parti Melayu terbesar itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya jitu jika bertanding menggunakan nama Muafakat Nasional. Itu jelas beliau. Dan jika kita boleh dengarkan apa yang dikatakan Ketua Bahagian UMNO bahagian Kubang Pasu itu sendiri sejak saya menemui beliau beberapa hari lalu sebelum mesyuarat UMNO diadakan. Ia lebih dari segi perkiraan kita daripada awal kita setelah kepada apa ni Muafakat Nasional ni. Tapi hari ini mungkin PAS ni terikat di peringkat PN. Dia terikat PN, dia payah nak rongkai tu cari punca tu tak jumpa. Dan insya-Allah kalau depa jumpa punca ni mungkin depa balik kepada jalan. Hadi, mengapa ia perlu menjadi seolah-olah zero sum game? Bermaksud saya, PAS perlu pilih antara mahu bekerjasama dalam terus kekal dalam Perikatan Nasional atau Muafakat Nasional. Kenapa perlu salah satu, kenapa bukan dua-dua? Apa kata akar umbi dan juga peringkat negeri di Kedah, PAS? Okey, sebenarnya Luqman,
PAS, ketua-ketua kita panggil yang dipertua PAS kawasan tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Sebaliknya PAS mengambil pendekatan untuk menyerahkan segala keputusan berkaitan parti kepada kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah itu sendiri. Dan Menteri Besar Kedah sekali lagi menegaskan, macam seperti hari ini ada satu program beliau di sini, saya ditugaskan untuk membuat liputan mengenai hubungan PAS dengan UMNO. Adakah wajar ataupun hubungan PAS dengan UMNO itu masih berkekalan jika sebarang pergolakan berlaku di peringkat pusat, adakah kekal kerajaan di Kedah? Dan jelas Muhammad Sanusi Magno, beliau menjelaskan bahawa kerajaan negeri Kedah masih kekal menangkan. Beliau mempunyai hubungan yang baik antara 2 adun UMNO dan juga 6 adun bersatu dicampur dengan 15 adun PAS, menjadikan jumlah keseluruhan 23 adun kerajaan di peringkat kerajaan negeri Kedah, sekaligus membentuk kerajaan yang kukuh berbanding di pihak pembangkang yang hanya memiliki 13 kerusi daripada 36 kerusi DUN di Kedah. Itu antara percaturan, dan sekiranya ada penjajaran baru daripada UMNO untuk bekerjasama dengan pihak pembangkang, kerajaan di Kedah masih utuh dengan 21 kerusi di pihak kerajaan, PAS 15 kerusi, bersatu 6 kerusi, manakala di pihak pembangkang kekal dengan 11 kerusi ditambah 2 kerusi daripada UMNO, menjadikan jumlah keseluruhan 13 kerusi kerajaan negeri Kedah masih lagi kekal jika ada sebarang penjajaran baru dari UMNO. Itu yang disimpulkan. Dan seperti sembang-sembang kedai kopi, saya katakan, bertemu dengan rakyat-rakyat di Kedah, mereka tidak mahukan apa yang diinginkan setengah pemimpin politik ketika ini, pilihan raya diadakan dalam masa dekat. Mereka tidak yakin sebenarnya aktiviti seperti pilihan raya, berkumpul secara beramai-ramai dan sebagainya, meskipun SOP ditetapkan, mereka tidak yakin ianya mampu mencegah daripada penularan wabak COVID-19. Itu yang paling mereka tidak ingini. Mereka menjelaskan 9 daripada 10 individu yang saya temui ketika bersemang-semang di kedai-kedai makan dan sebagainya, mereka tidak mahu pilihan raya diadakan, dan mereka bertanyakan, adakah wajar pilihan raya diadakan ketika ini, ketika kita masih belum menerima vaksin COVID-19? Jika kita menerima pun, adakah keyakinan untuk tidak berlaku sebarang penularan dalam kalangan orang-orang yang keluar pergi mengundi? Itu yang dipersoalkan rakyat-rakyat bawahan ini sebenarnya, Luqman. Apa akar umbi itu, sentimen mereka? Apa pendapat mereka dan persepsi mereka? Apa pilihan yang mereka lebih suka kalau ada? Sama ada UMNO meneruskan kerjasama dengan PPBM ataupun tidak dalam kalangan akar umbi PAS di Kedah ni? Memang akar umbi di PAS sendiri mahu melihat kerjasama membabitkan UMNO dan juga PBM. Mereka tidak mahu sebarang pertelingkahan berlaku. Sebaliknya cuba mencari jalan terbaik untuk berdamai. Tapi jelas mereka tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memutuskan kau bersatu, kau tak boleh berkawan dengan UMNO. Kau bersatu, kau kena berdamai dengan UMNO. Itu mereka tidak mempunyai kuasa untuk berkata itu. Tapi apa yang mereka harapkan, kerjasama yang kukuh antara PAS, UMNO dan juga bersatu wujud dalam mewujudkan sebuah kerajaan yang bukan sahaja mampu memperoleh 23 kerusi DUN jika pilihan raya umum akan datang, diadakan dalam masa dekat. Sebaliknya memperoleh majoriti 2/3 daripada 36 kerusi DUN di Kedah. Itu yang mereka mahukan, terutama kawasan-kawasan yang memiliki kerusi majoriti Melayu, majoriti kawasan luar bandar, DUN yang berada di kawasan luar bandar yang dibenangi oleh Pakatan Harapan sebelum ini. Itu yang mereka mahukan. Dan sasaran awal sebelum ini seperti yang ditetapkan oleh Muafakat Nasional, mereka mahu menang 28 daripada 36 kerusi DUN di Kedah dan memfokuskan pada beberapa kursi penting di kawasan-kawasan bandar besar seperti Kulim, Sungai Petani dan juga Alostar untuk merampas semula kerusi terbabit daripada Pakatan Harapan. Itu yang mereka mahukan. Akar umbi PAS mahukan bersatu, UMNO duduk semeja berbincang, cari jalan penyelesaian, kukuhkan Muafakat Nasional, perkasakan Perikatan Nasional. Itu kata muktamad masuk akar umbi sehingga ke pemimpin atasan. Dan tadi sehingga 4:57 petang tadi masih belum ada soalan mengenai politik. Jika saya ikuti sidang media yang dibuat Menteri Besar Kedah ini, mungkin perkembangan terkini mengenai sidang media beliau, terutama mengenai politik hubungan PAS UMNO bersatu ini, akan saya bawakan buletin awal ini seterusnya, Luqman. Terima kasih, Hadi. Tapi kita lihat perdebatan berkenaan dengan kerjasama UMNO, PPBM, PAS ini banyak berlandaskan kepada prioriti memperjuangkan kaum, agama dan bangsa. Jadi ia sentiasa ada lapisan kaum, agama dan bangsa itu. Perjuangkan Islam, perjuangkan hak orang Melayu. Adakah
berdasarkan pemerhatian Hadi, bukan saja sejak beberapa hari lepas, tapi sejak beberapa bulan ataupun tahun yang lepas sejak PRU 14 di Kedah itu masih lagi mereka mementingkan sentimen penjagaan kaum, agama dan bangsa ini, kerana di setengah negara lain mereka sudah lebih terbuka sedikit. Mereka memilih parti berdasarkan merit dan sebagainya. Itu adalah hak masing-masing, tak salah. Mana-mana pun tak salah. Tapi adakah sentimen kemelayuan dan juga prioriti untuk menjaga agama, bangsa, negara itu masih lagi menjadi sentimen yang dominan dalam kalangan rakyat Kedah untuk memilih parti mana yang akan memerintah negeri mereka? Ya Luqman, itu yang dibuktikan sendiri melalui keputusan di pilihan raya PRU 14 yang lalu, apabila PAS sendiri, parti yang dominan dalam memperjuangkan agama Islam dan juga bangsa Melayu itu sendiri, menang 15 kerusi daripada 36 kerusi, dan itu membuktikan sendiri sentimen terhadap bangsa Melayu, penjagaan bangsa Melayu, agama Islam dan sebagainya harus diletakkan di hadapan jika dibandingkan dengan negeri-negeri di sebelah pantai barat, di Negeri Sembilan dan sebagainya. PAS langsung tidak memenangi satu kerusi, manakala mereka kebanyakan bertanding di kesemua kursi DUN dan juga parlimen di seluruh Malaysia pada PRU 14 yang lalu. Dan ditambah pula kerjasama dengan UMNO ini sendiri, kerusi-kerusi milik Melayu itu pastinya akan memberi kelebihan kepada PAS, manakala dominannya persepsi masyarakat di negeri Kedah ini masih berfokus kepada kekuatan bangsa dan agama itu sendiri, parti mana yang mampu membela agama Islam dan sebagainya. Itu yang diletakkan keutamaan terutama di kawasan-kawasan luar bandar, di Sek, Baling, Padang Terak, Pendang dan sebagainya. Dan manakala di beberapa kawasan seperti di lokaliti Parlimen Alostar, Parlimen Sungai Petani dan sebagainya, kredibiliti calon itu sendiri sudah pastinya menjadi pilihan utama. Jika PAS meletakkan calon yang lebih berkredibiliti, lebih profesional berbanding calon PH, mereka akan memilih parti PAS untuk diletakkan sebagai MP ataupun adun mereka. Manakala jika PH menawarkan sebarang ataupun mana-mana calon yang profilnya lebih kepada ke arah profesional, mampu membawa rakyat ke arah yang lebih baik, mampu membela nasib rakyat dan sebagainya, itu akan menjadi pilihan-pilihan. Itu di kawasan-kawasan bandar seperti Kulim, Sungai Petani dan Alostar, Luqman. Okey, Hadi Awang, terima kasih. Hadi terpaksa lari sebentar daripada membuat liputan di sidang media Menteri Besar Kedah Sanusi Makno untuk berlintas langsung bersama dengan kami sekarang. Hadi akan kembali ke sidang media itu dan membawakan intipatinya, perinciannya dalam buletin-buletin Awani kami yang seterusnya dan juga Awani 7.45. Terima kasih Hadi. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita masih lagi mahu sambung bincang dengan kemelut politik dalaman dalam UMNO ini dan apa yang kita boleh jangkakan impaknya. Impaknya mungkin tidak hanya berjangka pendek setakat 2-3 hari ini, tapi mungkin akan dibawa jangka panjang sehinggalah ke PRU 15. Bila-bila saja PRU 15 diadakan, sebaik saja keadaan pandemik ini membenarkan. Adakah apa yang kita saksikan sekarang juga bukan saja itu, tapi akan mencorak dan mencatur semula susunan politik, khasnya susunan politik berdasarkan perjuangan berdasarkan kaum, bangsa dan agama bergerak ke hadapan untuk jangka masa yang panjang. Kita akan bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika.